Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syafiq bin Anwar Rizman. Nombor matrik CD200204 dari Fakulti FKMP. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syukri Aiman bin Idris, nombor matrik CD200202 dari Fakulti FKMP. Assalamualaikum, nama saya Haikal Zanum bin Muhammad Tasnim, nombor matrik DB200105. Assalamualaikum, nama saya Suhaib bin Muhammad Asmadi, nombor matrik CD200228. Nama saya Ahmad Aizat Arif bin Muhammad Zamzuri, nombor kad matrik DB20140 dari Fakulti Teknikal dan Vocational. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif Faris bin Mustamam, nombor kad matrik CD200-213 daripada Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. Assalamualaikum dan hai, nama saya Muhammad Hafiz Zikri bin Mazlan, nombor matrik saya DB200147. Saya daripada Fakulti Pendidikan Teknik dan Vocational. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq Ruzaim bin Rosli dan nombor matrik CD200-234. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hazim bin Hamdan, CE200-181 dari Fakulti FKEE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Azim bin Halim, nombor matrik CD200219, Fakulti FKMP, Program BDT. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 2 yang bertajuk Dakwaan Bumi Mendatar Akibat Salah Faham Al-Quran dan Hadis. Okay, nama saya Muhammad Syafiq bin Anwar Rizman, nombor matrik saya CD200204. Saya akan membentangkan tentang pengenalan. Okey. Teori bumi mendatar dibahaskan semenjak 600 tahun sebelum Masihi lagi oleh ahli falsafah Greek seperti Pythagoras, Aristotle, Eratosthenes dari Krene, Hipparchus dari Nikai, dan di zaman kegemilangan Islam Ibnu Hazm. Seterusnya, tamadun Islam menerima teori kesferaan bumi dengan pembuktian oleh cendekiawan Islam. Di Eropah, pihak gereja berkeras bahawa bumi itu mendatar atas alasan agama. Yang ketiga, Al-Khawarizmi menerbitkan beberapa penulisan yang berkait rapat dengan falsafah kesferaan bumi di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Antaranya ialah kitab surat Al-Ard yang menerangkan geografi menggunakan koordinat, latitude dan longitude yang dikira berdasarkan kesferaan bumi. Falsafah ini juga digunakan dalam menyelesaikan isu arah kiblat. Selain itu, banyak lagi ilmuwan Islam ketika zaman kegemilangan seperti Al-Marwazi, Al-Batani dan sebagainya yang menulis tentang kesferaan bumi ini. Okey, seterusnya rakan saya akan menjelaskan mengenai penyataan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang penyataan masalah. Okey, dalam era globalisasi dan era pembaharuan teknologi ini, capaian informasi boleh diperoleh di hujung jari. Salah satu capaian informasi yang banyak digunakan dalam arus pemodenan ini ialah capaian internet. Okey, penyataan ini iaitu bumi itu flat selalu digunakan oleh seseorang yang mempercayai konspirasi yang diperoleh tanpa merujuk kepada yang lebih pakar. Okey, para saintis angkasawan adalah mereka yang pakar dalam ilmu astrofizik, tetapi ada sesebuah kumpulan atau individu lebih mempercayai perkara yang tidak sahih dan tidak bersandarkan pada ilmu yang berkaitan dengan angkasa dan sebagainya. Untuk merungkai permasalahan yang berlaku dalam masyarakat, kita dapat lihat bahawa pemahaman masyarakat tentang ilmu ulum Quran dan hadis masih rendah. Jadi kajian ini dijalankan supaya objektif di bawah tercapai. Yang pertama ialah menjelaskan fenomena flat earth melalui perspektif Islam. Yang kedua ialah menerangkan kepentingan memahami pengkajian ilmu ulum Quran dan ulum hadis dalam berdepan isu semasa seperti isu fenomena flat earth. Dan akhir sekali ialah mengenal pasti akibat daripada tidak memahami ilmu ulum Al-Quran. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya.
Jadi saya akan menceritakan tentang sedikit latar belakang kajian mengenai bumi rata ini atau isu flat earth. Kalau dari segi sejarahnya, sudah lama lagi dari zaman Rom, zaman Mesopotamia, orang-orang yang mempercayai sama ada bumi itu flat ataupun bulat. Tapi kalau kita ikutkan kepada zaman kita bermula daripada siapa, iaitu seorang tokoh flat earth yang dikatakan orang yang pertama mengemukakan teori flat earth ini, iaitu Samuel Rowbotham. Siapakah Samuel Rowbotham ni? Okey, dia ni berasal daripada Britain dan lahir pada tahun 1816. Dia merupakan penterjemah kitab Bible yang menggunakan konsep secara literal, yang bermaksud dia terus mentafsirkan ayat kitab Bible itu tanpa merujuk kepada orang lain. Maka di dalam era kehidupannya, dalam zaman dia telah mengeluarkan fahaman bahawa bumi ini rata dengan menterjemah ayat Bible yang menidakkan bentuk bumi ini bulat. Sebaliknya bumi ini adalah hamparan yang mempunyai penjuru. Okey, antara ayat yang saya biasa saya dapat tahu di dalam Bible yang dalam kitab Bible mengatakan kalau Adam itu berdiri di atas pohon yang tinggi, dia akan nampak keseluruhan muka bumi. Kalau tengok ayat tu, kalau bumi ni kan sfera, so maksudnya kalau tinggi dia tak semestinya dapat tengok keseluruhan muka bumi, tapi dia nampak separuh dia. Itu adalah antara ayat yang digunakan dalam orang-orang flat earth ni dalam kitab Bible lah, dalam kitab Bible yang menunjukkan ayat itu untuk jadi bukti sebagian mereka mentafsir secara terus ayat itu. So teori ini disambung oleh seorang saintis. Kalau kita tengok gambar belakang itu yang bernama John Hampden. Beliau ni adalah saintis lah dan profesor yang terkenal lah di London, membuat uji kaji dan mencabar orang lain untuk buktikan fahamannya itu salah. Telah ditetapkan, dia ada buat eksperimen, dia letak macam satu batang pada jarak-jarak dia lah yang ditetapkan dan dapati ada lengkungan-lengkungan itu. So John Hampden ni dia tak puas hati ataupun tak percayalah dengan apa uji kaji yang dilakukan dan teori-teori yang orang bagi, sebab dia sangat kuat pegangannya dengan konsep bumi rata ini. Jadi membuktikan bahawa orang-orang yang kuat terhadap religious ataupun percaya kepada kitab Bible ni lah, dia orang yang kuat dengan membaca kitab Bible secara literal, secara terus, dia memang takkan mempercayai teori-teori yang orang memberitahu bahawa bumi sfera walaupun benda itu fakta yang betul. So kalau kita slide seterusnya. Jadi kalau kita tengok pada sudut pandang Islam pula, teori ini dipercayai oleh sesetengah orang Islam yang berpegang kepada ayat-ayat Quran yang saya telah nyatakan. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 22, surah Al-Hijr ayat 19, surah An-Nuh ayat 19, surah An-Naba ayat 6. Okey, dalam ayat-ayat ini dia menceritakan tentang ada maksudnya bumi dihamparkan ataupun hamparan lah. Jadi sesetengah umat Islam menterjemah ayat hamparan itu sebagai satu kain yang kita bentang di atas tanah yang rata. So dia menganggap bumi ini rata. Tetapi di dalam seorang ulama, iaitu Fakhruddin Razi, menyatakan di dalam kitabnya, disebabkan bumi ini terlalu besar dan kita ini terlalu kecil, sebab itulah kita nampak bumi ini rata. Sedangkan dia bulat. Itu dalam tafsiran yang mempercayai bumi itu flat earth. Jadi mereka ini menggunakan hamparan ini sebagai bukti, ayat-ayat ini sebagai bukti untuk menyatakan hamparan itu ibarat, untuk menyatakan pandangan mereka yang menyatakan bumi itu rata dan mengedahkan semua pendapat orang yang mencanggah teori bumi itu rata. Sekian. Hasil dari pencarian kami melihat isu ini semakin hari semakin parah dalam kalangan masyarakat kita sendiri, terutamanya di media sosial lah. Perbahasan ini menjadi satu topik yang hangat diperkatakan oleh masyarakat awam kerana sebahagian ada yang menyokong dan sebahagiannya ada juga yang menolak kebenaran ada juga yang menolak berkenaan dengan teori flat earth ini. Ini menunjukkan bahawa manusia terikat kepada keterbatasan dalam memahami sesuatu perkara. Oleh itu, pihak Mufti Wilayah Persekutuan juga ada membincangkan tentang isu ini dari sisi pandangan agama Islam. Para ulama telah bersetuju bahawa
bumi ini bersifat bulat walaupun kebulatannya tidaklah dalam erti kata bulat seperti bola, tapi dikatakan berbentuk sfera ataupun seperti sebiji telur. Selain itu juga saya disediakan sedikit ulasan dari Mufti Wilayah Persekutuan mengenai bentuk muka bumi yang menjadi isu perdebatan antara masyarakat terutamanya di media sosial. Saya kongsikan maksud dari sepotong ayat surah Az-Zumar yang bermaksud ia pula menjadikan malam melingkari siang dengan gelapnya dan menjadikan siang melingkari malam dengan cahayanya. Syekh Al-Marawi berkata, bukanlah kita telah ketahui bahawa bumi ini berbentuk bulat berputar atas paksinya, iaitu orbitnya. Akibat orbit bumi ini sudah tentu bahagian bumi yang menghadap matahari mengalami siang, manakala siang bergerak ke arah timur, ke barat dengan menuju ke daerah-daerah yang tadinya mengalami malam. Begitulah seterusnya seperti seorang mengilas kainnya. Begitu juga waktu ia bergerak seperti berlakunya siang tadi. Oleh itu, antara siang dan malam itu saling melengkapi secara gantian. Ayat di atas mengandungi petunjuk iaitu bumi adalah bulat dan kedua-duanya mengatakan bahawa bumi ini berputar atas paksinya. Ini menurut tafsir Al-Maghari. Dari FKMP, saya akan meneruskan perbincangan atau perbahasan menurut perspektif Islam. Pertama, daripada Abdul Al-Qahir Al-Baghdadi yang mengeluarkan kitab Al-Farqu Baina Al-Firaq halaman 318, di mana mereka ulama telah berijma' bahawa bumi penghujungnya daripada satu penjuru akan bertemu pada titik yang sama. Maksudnya di sini, kalau bumi itu flat, rata kan, kita tak akan jumpa titik antara satu sama lain tau. So, bumi tu kita takkan jumpa titik tu balik. Bila bumi tu bulat, maksudnya kita akan jumpa titik itu yang sama. So mereka telah berijma' bahawa bentuk bumi ini adalah bulat. Seterusnya adalah daripada Datuk Dr. Syekh Muzaffar Syukur. Beliau merupakan angkasawan negara kita yang pertama dan telah pergi ke angkasa pada 2007. Beliau telah menerangkan bahawa beliau telah mengeluarkan kenyataan bahawa bumi ini berbentuk sfera atau lebih tepat adalah geosfera, yang dia tidaklah bulat seperti sfera tetapi dia bulat seakan-akan bentuk telur. Dan akhir sekali daripada perbincangan atau perbahasan menurut perspektif Islam adalah beliau juga telah mentafsir ayat perkataan yasbah ataupun yasbahun daripada surah Yasin ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu yang bagilaha tudrikal qamar wa lailu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pula tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edar. Maka jelas di sini mengatakan bahawa bulan takkan dapat mengejar matahari dan malam tidak akan dapat mendahului siang. Maksudnya kerana masing-masing telah beredar pada garis edarnya. Maksudnya di sini bumi ini akan mengelilingi matahari dan berada pada garis edarnya ataupun garis orbitnya. Demikianlah hujah-hujah yang telah ditunjuk oleh menurut perspektif Islam. Maka penafian sifat bulatnya bumi ini adalah pendapat yang tersilap dan ianya berlawanan dengan ijma' yang telah dipersetujui oleh para ulama sedunia. Okey, saya akan jelaskan tentang pandangan ulama ataupun kita lebih dikenali sebagai proses ijtihad. Ijtihad yang berlaku pada hukum-hukum yang tidak jelas ataupun yang tidak wujud di dalam Al-Quran ataupun sunnah. Sama ada ketidakjelasan itu berpunca daripada lafaz yang terlalu umum ataupun berpunca daripada kebolehpercayaan dalil yang digunakan itu sendiri. Okay, antara ulama-ulama yang telah mengeluarkan hukum tentang bulatnya bumi ini ialah imam pendapat ulama tafsir iaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi yang berkata bahawa telah sabit dengan dalil-dalil bahawa bumi adalah sfera. Maka bagaimana seseorang itu masih boleh mukabarah ataupun degil, tidak mahu menerima kebenaran dalam hal ini. Ulama yang kedua ialah Abu Hayyan Andalusi menukilkan kenyataan Abu Abdillah Ad-Darani yang berkata telah sabit
dengan dalil bahawa bumi adalah bulat ataupun sfera, dan ini tidak bercanggah dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, bumi terbentang. Ini kerana sesungguhnya bumi adalah suatu jisim yang besar dan sememangnya berbentuk bulat atau sfera. Jika terlalu besar, maka sesuatu bahagian daripadanya akan kelihatan seperti rata ataupun terhampar. Sekian, terima kasih. Saya akan menyambung sedikit tentang pendapat ulama berkenaan bentuk bumi. Antara ulama yang membicarakan isu ini adalah Ibnu Hazm Al-Zahiri. Beliau berkata sesungguhnya bukti-bukti telah mengesahkan bahawa bumi adalah bulat, sedangkan masyarakat awam mengatakan sebaliknya. Dan jawapan kami, sesungguhnya seorang daripada imam-imam para muslimin yang berkelayakan untuk digelar imam dalam ilmu tidak mengingkari bulatnya bumi, dan tidak dihafaz satu kalimah pun daripada salah seorang daripada mereka dalam menolak perkara tersebut. Bahkan bukti-bukti daripada Al-Quran dan Sunnah telah datang membuktikan bahawa bumi itu bulat. Seterusnya, pandangan daripada Muhammad Ibni Ahmad Asyam al-Din al-Maqdisi. Ulama ilmuwan ini berkata bahawa adapun bumi, maka sesungguhnya ia adalah seperti bola ataupun sfera yang terletak di tengah falak, sama seperti putih telur yang terletak di dalam telur. Merujuk kitab Ahsanul Taqasim fi Ma'rifah al-Akali. Pendapat seterusnya daripada Ahmad bin Yahya bin Fad al-Umari Syihab ad-Din. Beliau menukilkan daripada Al-Syarif Al-Adrisi dalam mukadimah kitabnya. Kata Al-Syarif, walaupun bumi adalah sfera, namun ia tidaklah benar-benar bulat yang bermaksud ianya sedikit bujur. Maka kesimpulan yang diperolehi daripada pandangan ulama-ulama tasawuf dunia ini jelas mengatakan bahawa bumi yang terhampar luas di mata manusia sebenarnya berbentuk bulat ataupun sfera, dan dengan pelbagai bukti dan hujah yang telah diberikan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Dari Al-Quran, hujah Al-Quran yang diberikan golongan musuh yang percaya bumi adalah rata. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah bermaksud dia adalah menjadikan bumi untuk kamu sebuah hamparan dan langit serta segala isinya sebagai bangunan yang dimana dengan kukuhnya. Next. Bukti ayat Quran mengatakan adalah bumi dalam surah Az-Zumar ayat ke-5 bermaksud ia pula menjadikan malam menyekari siang dengan gelapnya dan menjadikan siang menyekari malam dengan cahayanya. Terima kasih. Saya bagi kawan sahabat saya seterusnya. Saya akan membuat kesimpulan untuk tajuk bumi mendatar ataupun flat earth. Hasil dari dapatan kami, perbincangan atau perbahasan menurut perspektif Islam, para ulama telah bersetuju bahawa sifat bumi adalah bulat. Secara jelasnya, di dalam Al-Quran terdapat sebahagian ayat yang menyatakan bahawa bumi dihamparkan, iaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 22, surah Al-Naziat ayat 30 dan surah Al-Ghasyiyah ayat 20. Di dalam Al-Quran iaitu surah An-Naba ayat 78 dan Al-Naziat ayat 30, dan sesudah itu dijadikannya berbentuk seperti telur. Salah satu makna dahaha adalah dihamparkan, manakala makna lainnya dari kata Arab duya yang membawa maksud berbentuk seperti telur. Sebelah bentuk geospherical. Seterusnya, dahaha tidak merujuk kepada telur biasa, ia merujuk kepada telur burung unta. Seperti yang kita ketahui bahawa telur unta berbentuk geospherical. Jika bumi mendatar, maka perubahannya akan berlaku secara mendadak. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada perbincangan ini, jika kita memahami Al-Quran dan hadis dengan benar, kita tidak akan mentafsir bahawa bumi ini mendatar kerana tidak ada di dalam Al-Quran atau hadis yang menyatakan bumi ini mendatar. Sekian daripada saya. Terima kasih.